Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Al-Mubarak. Salam perintah kawalan pergerakan. Dan salam stay at home. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan meneruskan pada hari ini siri kuliah harian Ibrah Ramadan Anjuran Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Pada pagi yang berbahagia ini, tajuk yang kita akan bincangkan ialah Adabul Iftar was Sahur. Dalam bahasa Melayunya ialah adab-adab berbuka puasa dan bersahur. Pertamanya saya akan menerangkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan adab-adab berbuka puasa. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh daripada Anas radhiyallahu anhu, dia telah berkata, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli, fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, fa in lam takun hasawatin mimma. Diriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah SAW apabila baginda berbuka puasa, baginda akan menjamah beberapa biji rutab. Jika sekiranya tidak ada rutab, baginda akan menjamah beberapa biji tamar. Jika sekiranya rutab dan tamar tidak ada, maka Rasulullah akan meminum beberapa teguk air. Rutab dan tamar adalah daripada jenis kurma. Seterusnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana la yusalli al-maghrib hatta yuftiru walau ala syurbatin mimma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan salat fardu maghrib sehingga baginda berbuka puasa walaupun dengan seteguk air. Seterusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khair ma ajjalul iftar. Sesungguhnya umatku akan sentiasa berada dalam keadaan kebaikan selama mana mereka mempercepatkan berbuka puasa. Dan hadis yang seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, idza aftara qala dhahaba al-dham'a wa tallat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Apabila berbuka puasa, Rasulullah akan bersabda, zahabat dhama'a, telah pergilah dahaga, wabtallat al-aruq, dan telah basahlah tekak, wa thabatal ajru, dan telah jelaslah di situ ada ganjaran insya-Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya saya akan menyebut beberapa hadis yang berkaitan dengan adab bersahur. Hadis yang pertama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, halumma ilal ghada'il mubarak, yakni as-sahur. Marilah kita makan makanan yang berkat, yakni as-sahur. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kamu bersahur kerana di dalam sahur itu ada keberkatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, alaikum bi ghada'is sahur fa innahu huwal ghada'ul mubarak. Hendaklah kamu memakan makanan sahur atau bersahur, fa innahu huwal ghada'ul mubarak, kerana sesungguhnya ia adalah makanan yang sangat berkat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-sahuru akluhu barakah. Sahur itu, bila kita makan pada waktu sahur, ada keberkatan. Fala tad'uhu, janganlah kita mengabaikannya, janganlah kamu mengabaikannya. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan mimma, walaupun hanya dengan kamu minum seteguk air. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah sentiasa berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ajilul iftar wa akhirus sahur. Hendaklah kamu mempercepatkan berbuka puasa dan mengakhirkan atau melewat-lewatkan sahur. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, thalath min akhlaqin nubuwah, ada 3 akhlak para nabi.
Yang pertama, ta'jilul iftar, mempercepatkan berbuka puasa. Wa ta'khirus sahur, melewat-lewatkan sahur. Wa wad'ul yamin 'ala shimali fi shalah, dan kemudiannya meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri untuk mengerjakan solat. Daripada kumpulan hadis-hadis yang telah dibincangkan tadi, dapat kita buat beberapa kesimpulan berkaitan dengan adab-adab dan sunnah Nabi yang sebenar yang berkaitan dengan berbuka puasa dan bersahur. Adab yang pertama ialah Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk menyegerakan berbuka puasa. Kerana dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman melalui sabda Rasulullah SAW, "Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra." Orang yang paling aku cintai ialah orang yang mempercepatkan berbuka puasa. Maksudnya, selain daripada anjuran Nabi untuk kita mempercepatkan berbuka puasa, Allah juga telah berfirman dalam hadis kursi bahawa Allah sangat menyayangi orang yang mempercepatkan berbuka puasa. Yang kedua ialah Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk melewat-lewatkan bersahur. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW telah menerangkan bahawa tempoh mengakhirkan atau melewat-lewatkan sahur itu ialah sekadar membaca daripada sahur kepada solat subuh, sekadar bacaan 50 ayat Al-Quran. Yang ketiga, Rasulullah SAW telah berbuka puasa dengan makanan yang sangat berkat, iaitu tamar dan air biasa. Kesimpulan seterusnya yang kita dapat buat daripada adab-adab berbuka puasa dan bersahur ini ialah adanya keberkatan dalam berbuka puasa dan bersahur, terutamanya jika sekiranya kita mempercepatkan berbuka puasa dan mengakhirkan atau melewat-lewatkan sahur. Apa makna keberkatan? Keberkatan bermaksud turunnya kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan nikmat, dan juga berkaitan dengan ganjaran pahala, yakni Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan ganjaran pahala. Keberkatan yang ada dalam mempercepatkan berbuka puasa dan melewat-lewatkan sahur ini ada 3. Yang pertama sekali, keberkatan dari sudut makanan. Makanan yang kita makan ketika waktu berbuka puasa dan ketika waktu bersahur adalah makanan yang disebut oleh Rasulullah SAW makanan yang berkat. Keberkatan makanan di sini kita boleh takrifkan sebagai Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesihatan dan kekuatan jasmani kepada kita apabila kita makan ketika berbuka dan apabila kita makan ketika kita bersahur sebagai persiapan untuk kita mengerjakan puasa pada besok hari. Keberkatan yang kedua ialah keberkatan pada perbuatan. Perbuatan kita mematuhi perintah Allah dan mengikut sunnah Nabi SAW dalam bentuk mempercepatkan berbuka puasa dan melewatkan sahur adalah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan kepada kita dengan ganjaran yang hebat, kerana mematuhi perintah Allah dan mengikut sunnah Nabi SAW adalah kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Keberkatan yang ketiga ialah keberkatan pada waktu. Kita mengetahui bahawa waktu sahur ialah waktu yang dianjurkan untuk kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah, atau dengan arti kata lain, qiyamul lail. Jika sekiranya dalam hari-hari yang sebelum bulan Ramadan untuk kita bangkit mengerjakan qiyamul lail adalah satu perkara yang sangat sukar, tetapi dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah meminta kita untuk bersahur. Bermakna
sahur ini kita boleh jadikan sebagai wadah untuk mendidik jiwa kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bangun malam untuk beribadah kepada Allah, mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah, walaupun dengan hanya mengerjakan solat tahajud 2 rakaat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kesimpulan yang kita perolehi tadi, yang kita dapat simpulkan tadi, jelaslah kepada kita bahawa ada adab berbuka puasa dan ada adab bersahur telah dijelaskan dengan jelasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita dengar sebentar tadi dapat kita amalkan ketika kita berpuasa dalam bulan Ramadan pada tahun ini 1441 Hijrah, walaupun dalam masa yang sama kita berada dalam satu tempoh yang agak sukar, iaitu menentang virus COVID-19, tapi sebenarnya ia adalah satu nikmat yang sangat banyak kepada kita. Beradanya kita di rumah berarti pada bulan Ramadan ini kita dapat mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan tahun-tahun yang sebelum ini. Kita lebih disibukkan dengan kerja, dengan hobi dan dengan perkara-perkara yang lain. Tetapi dalam tahun ini, bulan Ramadan pada tahun ini, kita diberikan keberkatan atau kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di rumah. Bermakna masa yang Allah berikan kepada kita ini adalah masa yang sangat berkualiti. Marilah kita sama-sama meningkatkan amalan kita pada bulan Ramadan ini bersama dengan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjarkan kepada kita dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. InsyaAllah siri kuliah harian ini akan disambung pada hari-hari yang berikutnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.